dalam bab kepercayaan, firqatun najiyah, kelompok yang selamat adalah kelompok yang mengikut wahyu. Yang kedua, apabila kita percaya dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kali lagi, tangan kanan dah ni, bukan kiri ya. Kita keluar tajuk ke 5 minit. Apabila kita berpegang dengan sumber hukum ni, kita tahu bahawa ada benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita yang kita wajib percaya. Ini satu tadi sepasal sumber. Di sebalik sumber ni semua Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Di sebalik ni Allah Ta'ala nak kita percaya beberapa benda yang kita mesti percaya. Siapa yang tak percaya sebagaimana dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Al-Quran ataupun menerusi Nabi SAW, ini semua kelompok yang sesat. Dia tak ada lebih kurang ni. Kena percaya apa yang Allah Ta'ala suruh kita percaya. Kita berpegang bahawa Al-Quran yang kita duk baca ni, dia bukan sekadar cerita, tapi itu adalah ilmu dan hakikat. Al-Quran tu mengandungi hakikat, dia bukan cerita kosong. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata ahli falsafah ketuhanan. Ahli falsafah ni dia ada 3 lah. Ada ahli falsafah yang dia tak percaya Tuhan. Ada ahli falsafah yang dia percaya Tuhan tapi tabi'iyin. Dia pun ni percaya dengan fizik dan biologi sahaja. Dia ada rahsia di sebalik alam. Tapi selepas manusia mati ni semua dah habis, tak ada kebangkitan. Ini pun sesat. Ada ahli falsafah ilahiyah. Ahli falsafah ketuhanan. Yang mereka kumpul hujah akal, mereka percaya dengan ketuhanan dengan hujah akal. Mereka percaya adanya yang menjadikan alam ini, tapi alam ini, yang menjadikan alam ni tak ada sifat. Dia tak ada sifat. Dia sekadar wujud mutlak sahaja. Imam Ghazali kata ini pun kafir juga. Ketuhanan tak boleh ambil daripada falsafah. Ini Ibn Taymiyah dan dengan Imam Al-Ghazali sepakat dalam bab ni. Ketuhanan tak boleh ambil daripada falsafah. Sebab ketuhanan dikenali dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita tak tahu sebenarnya. Kan banyak benda kita tak tahu tentang hakikat ketuhanan, kepercayaan. Kita hanya tahu apabila Allah Ta'ala cerita kat kita saja. Falsafah punya kepercayaan, ahli falsafah punya kepercayaan, dia mengkiaskan benda yang dia tak nampak dengan benda yang dia nampak. Itu sahaja. Apabila dia nampak, akal dia nampak bahawa setiap satu yang berlaku ni dia mesti ada permulaan dan mesti ada bercantum. Semua benda mesti bercantum. Tak ada benda berdiri sendiri. Dia bercantum, dia membentuk benda lain. Bila bercantum, mesti ada energi yang pergi cantum dia. Apabila energi pergi cantum dia, benda tu mesti baru. Alam ini semua, ahli falsafah kata silsilah adalah sambungan-sambungan benda baru yang terjadi selepasnya benda baru lain. Alam ni. Disebabkan itu, ahli falsafah kata kena ada Tuhan yang statik, tidak berubah, tidak bercantum. Tidak ada sifat, tak ada apa-apa melainkan wujud sahaja. Kalau dia ada sifat, ahli falsafah kata dia baru. Dia sama macam makhluk, dia masuk dalam sistem. Maka kena ada Tuhan yang macam tu. Tak ada sifat langsung, dia wujud sahaja. Bahkan perkataan wujud pun dia tak mau pakai. Kepercayaan ni kufur. Sebab mengenal Tuhan, kita tak boleh kias apa yang kita nampak dengan apa yang kita tak nampak. Tapi kita mengenal Tuhan melalui Al-Quran. Al-Quran dan sunnah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah menciptakan, Allah Maha berkuasa, Allah berkehendak dan sebagainya. Kalau orang tak beriman dengan semua ni, mereka kufur. Tak kira lah belajar akidah ikut kaedah mana pun tak apalah, sifat 20 ke, tauhid 3 ke, tapi dia kena percaya mengikut apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala ada sifat. Satu. Sebab Al-Quran mengandungi kebenaran. Kita tak tahu pun. Yang kita nampak ni kan tuan-tuan. Kita nampak ni. Dia bukan tidak semestinya yang kita nampak tu realiti. Padahal benda yang kita nampak pun belum tentu itu realiti. Apatah lagi benda yang kita tak nampak. Ribuan tahun
sebelum kebelakangan ni lah, ribuan tahun manusia menyangka bahawa dia nampak bintang. Untuk ribuan tahun orang sangka, aku nampak tu ni, yang aku tengah nampak bintang tu lah. Mata kita bagi tahu otak kita, aku nampak bintang. Baru berapa ratus tahun kebelakangan ni yang manusia tahu, rupanya bukan kita tengok bintang tu. Kita tengok bintang tu pada 10,000 tahun dulu. Ataupun 8,000 tahun dulu. Baru-baru ni, berapa ratus tahun ni baru manusia discover yang kita nampak tu bukan yang tu. Kalau jarak bintang tu daripada kita 10,000 tahun cahaya, yang kita nampak ni adalah cahaya yang dipancarkan 10,000 tahun dulu, bukan yang kita nampak lah ni. Bayangkan, mata kita nampak pun bukan realiti. Boleh jadi bintang tu ada kat situ. Boleh jadi bintang tu dah tak ada kat situ pun. Tapi kita sangka, aku nampak bintang. Betul memang aku nampak tu bintang. Tak, yang hang tengok tu bukan bintang tu. Yang hang tengok tu adalah pancaran bintang tu. Tak kira lah 8,000 tahun dulu, 10,000 tahun dulu, 7,000 tahun dulu. Yang tu yang hang nampak. Apatah lagi benda yang kita tak nampak. Apatah lagi yang kita tak nampak. Di sini kita perlukan kepada wahyu. Yang kita buat ni kan, apa yang kita buat ni? Kita angkat ni, kita letak, kita cakap ni. Ini semua, kita memang buat pilihan sendiri tanpa ketentuan Tuhan ke Allah Ta'ala dah tentukan. Yang kita buat ni, yang saya cakap ni, Allah Ta'ala dah tentukan ke tak? Saya sendiri yang memang berkuasa mutlak untuk buat apa saya nak buat. Allah Ta'ala tentukan. Logik akai, mana kita tahu? Yang kita tahu, aku buat sesuatu lah, aku tengah cakap, yang ni kita tahulah. Tapi adakah Allah Ta'ala dah tentukan ke? Allah Ta'ala tak tentukan, mana kita tahu? Logik akal tak boleh membantu. Maka dalam bab ini, kita perlu kepada wahyu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabla an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa diri kamu ataupun menimpa diri kamu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab sebelum kamu dijadikan. Sebelum Allah ciptakan kamu, itu dah ditulis di dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan juga apa yang kamu lakukan. Di sini kita perlu wahyu. Sebab kita tak tahu realiti dia apa. Maka ini yang kedua. Dalam bab kepercayaan, firqatun najiyah, kelompok yang selamat adalah kelompok yang mengikut wahyu.